17 years ago when we arrived in Malaysia, I was already impressed with the roads, and today they continue to impress me. Look at this new dash highway. It is amazing. I love the shadows at this part. Check out this national car Myvi, which is running very fast and beautifully running on this dash highway road. Meantime, it's so great to have this new road because from Mont Kiara going all the way to Shah Alam, it can take you just about 20 to 30 minutes, and this highway brings you all the way there. We took this highway the other day to go to Shah Alam to check out Evolved Go-Kart. Look at how wide the roads are here in Malaysia. For people from the Philippines, if they see this, they will be so impressed with the road. Look at the size and multi-lane. To be honest, Malaysia is amazing when it comes to roads. And I just love driving here in Malaysia. On another day, I think I'll talk about the topic of traffic jams. Meantime, follow for more Malaysia content. 10 sebab kenapa jalan raya di Malaysia lebih teratur dan sistematik. Pernah tak anda memandu di satu bandar dan rasa semuanya kena? Jalan rayanya jelas dan tidak berserabut, papan tanda mudah difahami, tempat letak kereta tersusun rapi, dan lampu isyarat berfungsi dengan teratur tanpa membuat anda menunggu terlalu lama. Perasaan itu jarang-jarang berlaku, tetapi apabila ia terjadi, pengalaman memandu menjadi jauh lebih tenang dan menyenangkan. Di Malaysia, isu jalan raya dan trafik sering menjadi topik perbualan hangat. Ada kawasan yang terkenal dengan kesesakan luar biasa, simpang yang mengelirukan, atau parkir yang sentiasa penuh, hingga memaksa pemandu berpusing berkali-kali. Namun dalam masa yang sama, terdapat juga negeri dan bandar yang berjaya membuktikan bahawa perancangan bandar yang baik mampu mengubah keseluruhan pengalaman pengguna jalan raya. Sistem jalan raya yang teratur bukan sekadar tentang jalan yang lebar atau berturap cantik. Ia melibatkan perancangan laluan masuk dan keluar yang logik, susun atur simpang yang tidak terlalu padat, serta pengurusan aliran trafik yang konsisten. Lampu isyarat pula memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran pergerakan kenderaan. Apabila tempoh lampu hijau dan merah diselaraskan dengan baik, kesesakan dapat dikurangkan dan risiko kemalangan juga menurun. Begitu juga dengan sistem parkir. Bandar yang teratur biasanya menyediakan kawasan letak kereta yang mencukupi, sama ada di tepi jalan, dengan garisan jelas atau di bangunan parkir bertingkat yang mudah diakses. Teknologi moden seperti sistem pembayaran digital dan paparan kekosongan parkir turut membantu mengurangkan kesesakan yang berpunca daripada kenderaan mencari tempat kosong. Selain itu, faktor disiplin pengguna jalan raya dan penguatkuasaan undang-undang turut memainkan peranan besar. Walaupun infrastruktur sudah dirancang dengan baik, tanpa sikap pemandu yang bertanggung jawab, sistem tetap boleh menjadi tidak teratur. Oleh itu, bandar yang benar-benar tersusun biasanya mempunyai gabungan antara perancangan bandar yang cekap, pengurusan trafik yang sistematik dan kesedaran masyarakat yang tinggi. Dalam perkongsian ini, kita akan melihat negeri dan bandar di Malaysia yang sering dianggap paling teratur dari segi jalan raya, tempat parking dan lampu isyarat. Penilaian ini mengambil kira pengalaman pengguna, susun atur bandar, serta tahap kelancaran trafik harian. Adakah ia bandar di utara yang terkenal dengan perancangan rapi, atau negeri di selatan yang sering dipuji kerana infrastrukturnya yang moden? Mari kita teliti satu persatu dan lihat bandar mana yang benar-benar menonjol sebagai paling teratur di Malaysia. Menyusuri liku sejarah, membina masa depan gemilang. Kerana setiap kisah adalah inspirasi. Cerita Malaysia. Sebab ke-10 perancangan bandar yang semakin sistematik dan berfasa. Pernah tak anda sedar, walaupun jumlah kenderaan di Malaysia semakin meningkat setiap tahun, banyak kawasan baharu tetap terasa lebih tersusun berbanding kawasan lama? Itu bukan kebetulan. Ia hasil daripada perancangan bandar yang semakin sistematik dan dibuat secara berfasa. Inilah antara sebab utama kenapa jalan raya di Malaysia hari ini dilihat lebih teratur berbanding dahulu. Dulu banyak bandar berkembang secara organik. Kedai dibina, rumah bertambah, kenderaan meningkat, tetapi jalan raya kekal sama. Hasilnya, kesesakan dan simpang yang sempit. Namun kini, kebanyakan pembangunan baharu dirancang dengan mengambil kira kapasiti trafik jangka panjang. Setiap projek perumahan atau komersial perlu melalui kajian impak trafik sebelum diluluskan.
Ini memastikan laluan masuk dan keluar, susun atur simpang, serta lebar jalan dirancang lebih awal. Konsep pembangunan berfasa juga memainkan peranan besar. Jalan utama biasanya dibina dahulu sebelum kawasan dipenuhi sepenuhnya. Ini mengelakkan situasi terperangkap apabila penduduk sudah ramai tetapi infrastruktur belum bersedia. Selain itu, pembinaan jalan, alternatif dan laluan pintasan membantu mengagihkan aliran trafik supaya tidak tertumpu di satu titik sahaja. Lampu isyarat juga kini dipasang berdasarkan kajian aliran trafik, bukan sekadar mengikut keperluan sementara. Di beberapa bandar utama, sistem lampu isyarat diselaraskan supaya aliran kenderaan lebih lancar pada waktu puncak. Hasilnya, perjalanan menjadi lebih konsisten dan kurang gangguan. Semua ini menunjukkan bahawa jalan raya yang teratur bukan berlaku secara spontan. Ia lahir daripada perancangan yang teliti, data yang dianalisis, dan pelaksanaan yang berperingkat. Inilah sebab ke-10 yang sering tidak disedari, tetapi sebenarnya menjadi asas kepada sistem jalan raya Malaysia yang semakin sistematik hari ini. Sebab ke-9, penggunaan teknologi pemantauan trafik secara dot masa nyata. Bayangkan sebuah bandar yang bernafas, mengikut aliran kenderaan. Apabila trafik padat, sistem terus menyesuaikan diri. Apabila lengang, lampu isyarat berubah lebih pantas. Inilah realiti yang semakin berkembang di Malaysia hari ini. Antara faktor penting yang menjadikan jalan raya lebih teratur ialah penggunaan teknologi pemantauan trafik secara masa nyata. Di banyak bandar utama, kamera litar tertutup, sensor kenderaan dan pusat kawalan trafik beroperasi sepanjang masa. Sistem ini bukan sekadar merakam, tetapi menganalisis pergerakan kenderaan dan mengesan kesesakan lebih awal. Apabila berlaku kemalangan atau gangguan, maklumat dapat disalurkan dengan cepat kepada pihak berkuasa untuk tindakan segera. Tindak balas yang pantas inilah yang mengelakkan kesesakan menjadi lebih teruk. Selain itu, papan tanda elektronik di lebuh raya dan jalan utama memberi amaran awal tentang keadaan trafik, kerja penyelenggaraan atau laluan alternatif. Pemandu tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada jangkaan. Mereka mendapat maklumat terus sebelum tiba di kawasan sesak. Ini membantu menyebarkan aliran trafik dan mengurangkan tekanan di satu-satu lokasi. Aplikasi navigasi digital juga memainkan peranan besar. Dengan data yang dikumpul secara langsung daripada pengguna, sistem dapat mencadangkan laluan paling lancar secara automatik. Hasilnya, kenderaan tidak tertumpu pada satu jalan sahaja, sebaliknya diagihkan ke beberapa laluan yang lebih efisien. Pendek kata, teknologi telah menjadi otak kedua kepada sistem jalan raya negara. Ia bekerja di belakang tabir, mengawal, memantau dan menyesuaikan keadaan tanpa disedari ramai. Inilah sebab ke-9 yang menjadikan jaringan jalan raya Malaysia semakin tersusun dan responsif terhadap cabaran trafik moden. Sebab ke-8, reka bentuk persimpangan dan bulatan yang lebih efisien. Pernah tak anda melalui satu simpang yang terasa begitu lancar? Tidak perlu menunggu terlalu lama, aliran kenderaan bergerak konsisten dan risiko kekeliruan hampir tiada. Itu bukan sekadar nasib baik. Ia hasil daripada reka bentuk persimpangan yang semakin efisien dan berasaskan kajian trafik sebenar. Salah satu perubahan ketara di Malaysia ialah penggunaan bulatan, moden dan persimpangan bertingkat bagi menggantikan simpang 4 tradisional yang padat. Bulatan yang direka dengan jejari sesuai membolehkan kenderaan bergerak tanpa perlu berhenti sepenuhnya, sekaligus mengurangkan masa menunggu dan risiko perlanggaran hadapan. Selain itu, banyak simpang utama kini dilengkapi lorong khas untuk membelok ke kiri atau kanan. Ini memisahkan aliran kenderaan dan mengelakkan gangguan kepada trafik lurus. Di kawasan Bandar Baharu, jejambat dan persimpangan bertingkat pula membantu memisahkan aliran trafik berat dan ringan supaya tidak bertembung di titik yang sama. Reka bentuk ini bukan sahaja meningkatkan kelancaran, malah menambah tahap keselamatan. Garisan jalan yang jelas, papan tanda awal sebelum simpang, serta pencahayaan mencukupi pada waktu malam membantu pemandu membuat keputusan lebih tepat. Apabila persimpangan dirancang dengan baik, kesesakan dapat dikurangkan walaupun jumlah kenderaan tinggi. Inilah sebab ke-8 yang sering tidak disedari. Struktur simpang yang cekap sebenarnya menjadi nadi kepada kelancaran keseluruhan sistem jalan raya. Sebab ke-7, penguatkuasaan undang-undang trafik yang lebih konsisten. Apa guna jalan yang luas dan sistem yang canggih jika tiada disiplin? Salah satu faktor penting yang menjadikan jalan raya di Malaysia semakin teratur ialah penguatkuasaan undang-undang trafik yang lebih konsisten dan berterusan.
kehadiran kamera head laju automatik, operasi berkala pihak berkuasa, serta pemantauan di lokasi berisiko tinggi, memberi mesej jelas bahawa peraturan bukan sekadar hiasan papan tanda. Apabila pemandu sedar bahawa pelanggaran seperti melanggar lampu merah, memotong barisan atau menggunakan lorong kecemasan boleh dikenakan tindakan, mereka cenderung lebih berhati-hati. Penguatkuasaan yang konsisten juga membantu membentuk budaya pemanduan yang lebih bertanggungjawab. Apabila majoriti pengguna mematuhi peraturan, aliran trafik menjadi lebih lancar dan teratur. Kenderaan bergerak mengikut lorong, berhenti di garisan yang betul, dan memberi laluan apabila perlu. Selain itu, operasi khas semasa musim, perayaan atau cuti panjang membantu mengawal lonjakan jumlah kenderaan. Kehadiran pihak berkuasa di lokasi strategik bukan sahaja meningkatkan keselamatan, malah mengurangkan kecenderungan pengguna untuk melanggar peraturan. Kesannya mungkin tidak sentiasa disedari secara langsung, tetapi ia jelas terasa. Perjalanan menjadi lebih tersusun dan kurang tekanan. Inilah sebab ketujuh yang menjadi tulang belakang kepada sistem jalan raya yang lebih sistematik, peraturan yang dikuatkuasakan dengan tegas dan konsisten. Sebab keenam, sistem lebuh raya bertol yang terancang. Cuba bayangkan jika semua kenderaan dari utara ke selatan hanya bergantung pada jalan persekutuan biasa. Sudah tentu kesesakan akan menjadi luar biasa. Antara faktor besar yang menjadikan sistem jalan raya Malaysia lebih teratur ialah kewujudan rangkaian lebuh raya bertol yang dirancang secara menyeluruh. Lebuh raya bertol dibina dengan kawalan akses penuh, tiada persimpangan rawak, tiada lampu isyarat di tengah laluan, dan setiap keluar masuk direka di lokasi tertentu sahaja. Ini memastikan aliran trafik bergerak lebih konsisten, tanpa gangguan kenderaan dari simpang, kecil atau kawasan perumahan. Selain itu, lebuh raya moden dilengkapi lorong kecemasan, kawasan rehat dan rawat, serta papan tanda yang jelas dari jarak jauh. Susunatur ini membantu pemandu membuat keputusan lebih awal, tanpa membrek secara mengejut. Sistem kutipan tol elektronik pula mempercepatkan pergerakan kenderaan tanpa perlu berhenti lama di plaza tol. Rangkaian lebuh raya juga berfungsi sebagai tulang belakang pengagihan trafik antara bandar. Ia mengurangkan beban jalan dalam bandar kerana kenderaan jarak jauh tidak perlu melalui kawasan pusat bandar. Hasilnya, trafik tempatan menjadi lebih terkawal. Inilah sebab keenam yang sering dianggap biasa, tetapi sebenarnya memainkan peranan besar dalam memastikan pergerakan kenderaan di Malaysia kekal lancar, tersusun dan lebih sistematik. Sebab kelima, sistem garisan dan papan tanda jalan yang jelas. Pernah tak anda memandu di tempat yang tidak pernah dikunjungi, tetapi masih rasa yakin kerana arahannya begitu jelas? Itulah kuasa sistem garisan dan papan tanda jalan yang tersusun. Antara sebab jalan raya di Malaysia semakin teratur ialah standard penandaan jalan yang konsisten dan mudah difahami. Garisan putih dan kuning di atas jalan bukan sekadar cat biasa. Ia menentukan lorong, zon berhenti, kawasan tidak boleh memotong, dan hal tertentu bagi memastikan aliran kenderaan kekal tersusun. Di simpang utama, garisan kuning berkotak menghalang kenderaan berhenti di tengah persimpangan, sekaligus mengelakkan kesesakan silang yang sering berlaku di bandar padat. Papan tanda arah pula biasanya dipasang lebih awal sebelum simpang atau susur keluar. Ini memberi masa kepada pemandu untuk menukar lorong dengan selamat tanpa membuat keputusan saat akhir. Penggunaan simbol antarabangsa yang standard juga membantu pelancong dan pengguna luar kawasan memahami arahan tanpa kekeliruan. Selain itu, papan tanda had laju, amaran selekoh tajam dan zon sekolah diletakkan secara strategik bagi meningkatkan kesedaran pemandu. Apabila maklumat disampaikan dengan jelas dan konsisten, risiko kekeliruan berkurang dan pergerakan menjadi lebih lancar. Walaupun kelihatan seperti perkara kecil, sistem penandaan yang kemas dan teratur, inilah yang menjadi panduan utama di atas jalan raya. Inilah sebab kelima, asas visual yang memastikan setiap pengguna tahu ke mana harus pergi dan bagaimana untuk bergerak dengan selamat serta tersusun. Sebab keempat, perancangan zon komersial dan perumahan yang berasingan. Pernah tak anda perasan kawasan yang terasa lebih lancar walaupun jumlah kenderaannya banyak? Salah satu rahsianya ialah pemisahan zon pembangunan. Di Malaysia, banyak bandar baharu dirancang dengan memisahkan kawasan komersial, perumahan dan industri secara lebih tersusun. Apabila pusat perniagaan tidak bercampur secara rawak
Dengan kawasan perumahan, aliran trafik menjadi lebih terkawal. Waktu puncak pagi dan petang dapat dijangka dan laluan utama boleh direka khusus untuk menampung pergerakan tersebut. Kawasan kediaman pula biasanya mempunyai jalan dalaman yang lebih tenang dan tidak menjadi laluan pintas kenderaan berat. Selain itu, pusat beli belah dan bangunan pejabat besar diwajibkan menyediakan akses masuk dan keluar yang mencukupi, serta ruang parkir yang sepadan dengan kapasiti pengunjung. Ini mengelakkan kenderaan beratur panjang hingga melimpah ke jalan utama. Pendekatan ini juga mengurangkan konflik antara kenderaan berat dan trafik biasa. Lori industri tidak perlu melalui kawasan sekolah atau taman perumahan, sekaligus meningkatkan keselamatan dan kelancaran. Perancangan zon yang jelas menjadikan setiap kawasan mempunyai fungsi tersendiri tanpa mengganggu antara satu sama lain. Inilah sebab keempat yang membantu memastikan sistem jalan raya kekal tersusun. Pembangunan yang dirancang dengan struktur, bukan sekadar berkembang tanpa arah. Sebab ketiga, penyelenggaraan jalan yang berkala dan sistematik. Jalan yang baik bukan sekadar dibina dengan sempurna, tetapi juga dijaga secara konsisten. Antara faktor utama yang menjadikan jalan raya di Malaysia lebih teratur ialah kerja penyelenggaraan yang dilakukan secara berkala dan terancang. Lubang kecil yang dibaiki awal dapat mengelakkan kerosakan lebih besar. Permukaan jalan yang rata membantu kenderaan bergerak lancar tanpa perlu memperlahankan kelajuan secara mendadak. Apabila jalan dalam keadaan baik, aliran trafik menjadi lebih stabil dan risiko kemalangan juga berkurang. Selain itu, kerja-kerja naik taraf seperti penurapan semula, pelebaran lorong dan penambahbaikan bahu jalan biasanya dijalankan mengikut jadual tertentu. Walaupun kadangkala menyebabkan gangguan sementara, langkah ini penting untuk memastikan kapasiti jalan sentiasa relevan dengan peningkatan jumlah kenderaan. Sistem saliran tepi jalan yang diselenggara dengan baik juga mengelakkan banjir kilat yang boleh melumpuhkan trafik. Apabila hujan lebat, air dapat mengalir dengan lancar tanpa menenggelamkan laluan utama. Penyelenggaraan berkala mungkin tidak selalu mendapat perhatian, tetapi kesannya sangat besar terhadap kelancaran harian. Inilah sebab ketiga, jalan yang sentiasa dipantau dan dibaiki memastikan sistem trafik kekal stabil, selamat dan tersusun sepanjang masa. Sebab kedua, integrasi pengangkutan awam yang semakin meluas. Do you know what's great about living in Malaysia? The trains. Public transport is very good in this country. Tahukah anda bahawa jalan raya yang teratur bukan hanya bergantung pada kenderaan persendirian? Salah satu faktor besar yang membantu melancarkan sistem trafik di Malaysia ialah integrasi pengangkutan awam yang semakin meluas dan tersusun. Apabila rangkaian tren, bas bandar dan perkhidmatan pengantara disambungkan dengan baik, sebahagian pengguna memilih untuk tidak memandu ke pusat bandar. Ini secara langsung mengurangkan jumlah kenderaan di jalan utama, terutamanya pada waktu puncak. Kurang kenderaan bermaksud aliran lebih lancar dan kurang tekanan di persimpangan sibuk. Selain itu, banyak hub pengangkutan dibina dengan konsep bersepadu. Parkir tersedia berhampiran stesen, laluan pejalan kaki berbumbung disediakan, dan hentian bas disusun berhampiran kawasan komersial. Susunatur ini memudahkan pergerakan tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada kereta. Lorong kas bas di beberapa bandar juga membantu memastikan pengangkutan awam bergerak konsisten tanpa terperangkap dalam kesesakan biasa. Apabila sistem ini berfungsi dengan baik, keseimbangan antara kenderaan persendirian dan awam dapat dicapai. Integrasi inilah yang menjadi antara kunci utama kepada jalan raya yang lebih tersusun. Apabila beban diagihkan dengan bijak antara pelbagai mod pengangkutan, keseluruhan rangkaian trafik menjadi lebih stabil dan efisien. Sebab pertama, pelan induk infrastruktur, negara yang berpandangan jauh. Apa sebenarnya rahsia paling besar di sebalik jalan raya Malaysia yang semakin teratur dan sistematik? Jawapannya terletak pada satu perkara asas. Pelan induk infrastruktur yang dirancang untuk jangka masa panjang, bukan sekadar penyelesaian sementara. Setiap lebuh raya baharu, jalan pintasan, jejambat dan projek pelebaran laluan biasanya bukan dibina secara tergesa-gesa. Ia melalui proses perancangan menyeluruh yang mengambil kira pertumbuhan penduduk,
pembangunan ekonomi dan peningkatan jumlah kenderaan untuk tempoh bertahun-tahun akan datang. Pendekatan ini memastikan infrastruktur yang dibina hari ini masih relevan pada masa hadapan. Pelan induk juga menyelaras pembangunan antara negeri dan wilayah supaya rangkaian jalan saling melengkapi. Laluan utama menghubungkan bandar besar, manakala jalan sekunder menyokong pergerakan tempatan. Susunan hierarki ini membantu mengagihkan trafik mengikut fungsi setiap jalan, sekaligus mengelakkan pertindihan beban. Selain itu, projek naik taraf biasanya dirancang lebih awal sebelum kapasiti benar-benar kritikal. Ini memberi ruang untuk penambahbaikan tanpa menunggu, sehingga sistem menjadi lumpuh. Dengan pendekatan berfasa dan berstrategi, pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terkawal. Inilah sebab paling utama, perancangan jangka panjang yang menjadi asas kepada segala usaha lain. Tanpa pelan induk yang jelas, teknologi, penguatkuasaan dan reka bentuk moden tidak akan dapat berfungsi secara menyeluruh. Apabila visi besar digabungkan dengan pelaksanaan konsisten, hasilnya ialah sistem jalan raya yang lebih tersusun, lebih selamat, dan lebih bersedia menghadapi cabaran masa depan. Kesimpulannya, apabila kita melihat keseluruhan gambaran, jelas bahawa jalan raya di Malaysia yang semakin teratur bukan berlaku secara kebetulan. Ini adalah hasil gabungan perancangan jangka panjang, penggunaan teknologi moden, penguatkuasaan yang konsisten, penyelenggaraan berkala serta kesedaran pengguna jalan raya sendiri. Setiap elemen memainkan peranan tersendiri, saling melengkapi antara satu sama lain bagi memastikan sistem trafik negara terus bergerak dengan lancar. Daripada pelan induk infrastruktur yang berwawasan, sehinggalah kepada garisan jalan yang kelihatan sederhana di atas permukaan tar. Semuanya mempunyai fungsi penting. Lebuh raya bertol membantu mengagihkan trafik jarak jauh, reka bentuk persimpangan mengurangkan konflik aliran kenderaan, manakala integrasi pengangkutan awam pula mengimbangi jumlah kereta di jalan raya. Di sebalik tabir, pusat kawalan trafik dan teknologi, pemantauan masa nyata sentiasa bekerja bagi memastikan setiap gangguan dapat ditangani dengan pantas. Namun sistem yang baik sahaja tidak mencukupi tanpa sikap bertanggungjawab daripada pengguna. Disiplin mematuhi lampu isyarat, tidak memotong barisan, menggunakan lorong dengan betul dan menghormati had laju adalah kunci kepada kelancaran sebenar. Infrastruktur menyediakan rangka, tetapi tingkah laku pemandu menentukan sama ada sistem itu benar-benar berfungsi seperti yang dirancang. Walaupun masih ada ruang untuk penambahbaikan, perkembangan yang dicapai setakat ini menunjukkan bahawa Malaysia berada di landasan yang tepat dalam membina sistem jalan raya yang lebih sistematik dan moden. Dengan perancangan berterusan serta kerjasama semua pihak, pengalaman memandu di negara ini boleh menjadi semakin selesa, selamat dan efisien pada masa hadapan. Akhirnya, jalan raya yang teratur bukan sekadar tentang sampai ke destinasi dengan cepat. Ia tentang perjalanan yang lebih tenang, lebih selamat dan lebih teratur untuk semua. Kalau anda suka kandungan berbentur fakta, ranking dan kupasan isu semasa seperti ini, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Sokongan anda sangat bermakna untuk kami terus hasilkan konten yang lebih berkualiti, padat dan menarik setiap minggu. Aktifkan juga notifikasi supaya anda tak terlepas perkongsian terbaru. Jom jadi sebahagian daripada komuniti yang cintakan info dan ilmu. Terima kasih atas sokongan anda. Bersama kita bina semangat Malaysia.